Mereka ni semua jadi takut lah. Jadi mereka ni pun semua duduk rapat-rapat. Assalamualaikum pada semua. Selamat kembali lagi kita di dalam channel ini. Anda semua bersama saya, Afar Roslan. Saya akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel R2G ini. Bagi sesiapa yang dah lama follow saya tu, janganlah berasa pelik pula. Tiba-tiba dalam video ini, saya bahasakan diri saya. Yalah, saya terima baik komen penonton agar saya tidak menggunakan bahasa kau aku di dalam penceritaan saya. Jadi bermula daripada video ini dan video-video yang akan datang, saya akan bahasakan diri saya. Okey, sebelum saya mulakan cerita, ingin saya ingatkan, setiap penceritaan tu janganlah anda semua terlalu percaya atau taksub. Andai ada iktibah dan juga pengajaran yang baik, kita ambil. Mana yang buruk tu, kita jadikan sempadan. Dan lagi satu, hanya orang yang pernah lalui pengalaman kisah seram mistik ini sahaja yang akan faham di mana bila kita nampak penampakan itu atau kita diganggu, bila kita bercerita dengan orang, memang orang akan rasa mengarut dan juga pelik. Tapi satu je, kita kena percaya yang alam gaib ini memang wujud. Okeylah, tanpa kita membuang masa, jomlah kita mulakan cerita untuk episod kali ini. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Kisah yang saya nak kongsikan pada anda semua kali ini kemungkinan bukanlah tentang kisah seram sangat, tetapi masih di dalam elemen kisah seram dan juga mistik. Untuk kisah kali ini memang ada pengajaran di dalam ceritanya. Kisah ini dikongsikan oleh seseorang yang ingin dikenali sebagai Fauzan. Untuk kisah kali ini akan ada 3 nama watak utamalah, iaitu Fauzan kongsi kisah seram ini, dan juga abang-abangnya Fauzan iaitu Fauzi dan juga Faizal. Kisah ini bermula di mana Fauzan ni dia mempunyai 6 orang adik-beradik tau. Macam Fauzan ni pula dia anak yang keempat. Jadi macam atau Fauzan ni ada 2 orang abang, seorang kakak. Manakala bawah Fauzan pula seorang adik lelaki dan yang paling bongsu adalah adik perempuan. Macam Fauzan ni, dia tinggal di kampung tau. Waktu kejadian ini, Fauzan masa tu berumur 11 tahun. Macam Fauzan ni dan juga 2 orang abang dia ni, ketika waktu umur mereka ni belasan tahun, agak nakal sikit lah mereka ni kan. Tetapi mereka 6 beradik ni memang agak rapat lah. Selalu je mereka 6 beradik ni bermain bersama-sama kan. Selalulah diorang ni bermain permainan yang era tahun budak-budak 90-an kan, seperti main tenting, main belon acah, main cepe, main baling-baling slipper dan sebagainya. Nak dipendekkan ceritalah, adalah satu hari tu kan, mereka 6 beradik ni main kemah-kemah tau, dekat belakang rumah diorang. Yalah, macam diorang ni kan duduk dekat kampung kan. Biasalah kalau rumah kampung kan, orang kata halaman rumah dia luas kan, keliling tanah halaman dia tu luas kan. Jadi masa ketika ni mereka 6 beradik ni mainlah kemah-kemah dekat belakang rumah diorang. Diorang ni cuma buat kemah tu menggunakan daun pisang je tau. Siapa yang tahu tu tahulah macam mana kan buat kemah menggunakan daun pisang tu kan. Ketika mereka ni 6 beradik duduk dekat dalam kemah tu, tiba-tiba abangnya Fauzan yang nombor 3 ini yang bernama Fauzi ni bercakaplah pada mereka ni semua kan, nak tak kalau kita main Spirit of the Coin. Yang mana abangnya Fauzan yang Fauzi ni kan
dengar kisah main Spirit of the Coin ni sewaktu dia bersekolah pagi tadi lah kan. Jadi yang kawan Fauzi ni adalah bercerita sikit tentang bagaimana nak main Spirit of the Coin ni dan memberi gambaran lah kepada yang si Fauzi ni kan. Jadi yang macam si Fauzi ni pun mengajaklah adik-beradik dia ni semua untuk bermain Spirit of the Coin ni kan. Macam adik-beradik lelaki yang lain bersetuju sajalah kan dengan cadangan Fauzi ni untuk bermain Spirit of the Coin ni. Manakala pula kakak si Fauzan ni pada awalnya tidak bersetuju tahu untuk orang kata menyertai nak main Spirit of the Coin ni kan. Tetapi selepas dipujuk oleh Fauzi ni kan, Fauzi ni berkatalah pada kakak dia, alah tak ada apa pun kalau main ni kan, lagipun kita nak main suka-suka saja. Selepas dah dipujuk, jadi bersetujulah kakak si Fauzi dan Fauzan ni untuk menyertai main Spirit of the Coin ni kan. Lepas tu yang Fauzi ni pun katalah, kalau nak main Spirit of the Coin ni kita kena main pada waktu malam. Lepas tu yang Fauzi ni pun ada kata juga barang-barang yang diperlukanlah untuk bermain Spirit of the Coin ni adalah tempurung kelapa kosong, lepas tu beras, darah ayam, lepas tu duit shilling, lepas tu nakkan macam kertas A4 lah untuk dia buat lakaran, orang kata apa, papan Ouija tu. Jadi mereka adik-beradik ni semua pun kumpul lah barang-barang apa yang Fauzi ni hendakkan kan. Jadi mereka ni pun carilah tempurung kelapa apa semua tu kan. Tapi macam yang Fauzan ni kan duduk dekat kampung kan. Jadi mudahlah untuk macam mereka adik-beradik ni nak cari tempurung kelapa, darah ayam apa semua tu kan. Sebab macam ayahnya Fauzi dan Fauzan ni dekat belakang rumah mereka ni memang ada sedikit kebun kelapa. Jadi memang mudahlah untuk diorang ni nak cari tempurung kelapa. Lepas tu yang macam ayah mereka ni pun ada membela ayam kan. Jadi memang mudahlah untuk diorang ni dapatkan darah ayam tu. Macam beras, duit shilling dan kertas tu pun lagilah mudah nak dapatkan. Memang adalah kat dalam rumah mereka ni. Jadi selepas mereka ni dah dapat ke semua barang-barang yang Fauzi ni hendakkan, dan mereka berikan barang-barang ni kepada Fauzi. Ketika tu Fauzan ni kata yang Fauzi ni mendapatkan darah ayam ni ketika waktu maghrib tahu. Fauzan kata waktu maghrib ni lah ayam-ayam mereka ni akan masuk ke reban kan. Jadi waktu tu lah yang si Fauzi ni akan pergi ke reban ayam ayah dia ni. Lepas tu dia ambil lah salah seekor ayam tu. Lepas tu Fauzan kata yang abang dia Fauzi ni macam lukakan sedikit tahu dekat bahagian peha ayam tu kan, untuk ambil sedikit darah saja. Jadi yang si Fauzi ni pun ambil lah sedikit darah dan diletakkan dalam satu bekas kecil yang kosong tahu. Jadi bila dah malam, dah dalam pukul 10 malam macam itu kan, apabila kedua ibu bapa mereka ni dah tidur, mereka ni semua pun 5 beradik je berkumpul di dapur kan untuk main Spirit of the Coin ni. Macam yang adik bongsu si Fauzi dan Fauzan ni tak menyertai mereka ni lah untuk main Spirit of the Coin ni kan, sebab mereka ni pun tak ajak lah adik dia yang bongsu ni sebab masih kecil lagi kan. Jadi macam rumahnya Fauzan ni, biasalah rumah kampung kan besar kan. Jadi mereka main Spirit of the Coin ni dekat bahagian dapur rumah diorang tahu. Jadi kira kalau diorang main kat situ pun memang ni lah ibu dengan ayah mereka ni tak dengar lah orang kata kan yang diorang nak main Spirit of the Coin ni dekat dapur kan. Bila mana mereka ni 5 beradik dah pun semuanya berada dekat dapur kan, berkumpul dekat dapur. Jadi mereka berlima ni duduk bersila dekat dapur tu kan. Ketika tu waktu dah malam kan, dah pukul 10 malam macam tu kan. Dalam rumah mereka ni dalam keadaan gelap tahu, sebab semua lampu bertutup kan. Jadi mereka ni cuma ditemani cahaya lilin yang dibawa oleh mereka kan. Jadi mereka berlima ni pun duduklah bersila di bawah kan. So yang si Fauzi ni pun membawa keluarlah barang-barang yang nak main Spirit of the Coin ni kan. Macam tempurung kelapa. Lepas tu dekat dalam tempurung kelapa tu yang Fauzi ni dah pun isi macam beras, duit shilling. Lepas tu yang Fauzi ni pun letaklah kertas A4 yang dia dah lakar kan, papan Ouija tu yang ada nombor 1 hingga 9, huruf A hingga Z. Lepas tu ada yes or no, start dan end, macam itulah kan. So yang Fauzi ni pun katalah kita semua ni, Fauzi ni kata kita semua kena duduk rapat-rapat,
kena duduk lutut bertemu lutut. Kalau berpisah lutut tu kan, memang siapa-siapa yang terpisah lutut tu boleh ternampak lah benda-benda tu kan. Jadi yang mereka 5 beradik ni bila dah dengar Fauzi ni cakap macam tu, mereka ni semua jadi takut lah. Jadi mereka ni pun semua duduk rapat-rapat. Jadi yang macam Fauzi ni pun mulakanlah permainan ni kan. Sebelum tu Fauzi ni menitikkan darah ayam yang dia ambil tu ke dalam tempurung kelapa, yang di mana dalam tempurung kelapa tu terdapat beras dan juga duit shilling tau. Macam yang Fauzan ni cerita, dia cakap masa tu dia tak tahu pun apa fungsi beras tu kan. Jadi bila yang Fauzi ni dia dah titikkan darah ayam tu sedikit dekat dalam tempurung kelapa tu kan. Jadi yang darah tu terkenalah pada beras dan juga duit shilling tu kan. Jadi lepas tu yang si Fauzi ni pun ambillah duit shilling tu dan bawa keluar duit shilling tu dan letakkanlah di tengah-tengah kertas spirit of the coin tu ataupun Ouija ni kan. Jadi macam Fauzi ni dia letakkan jari dia dulu tau dekat atas duit shilling tu kan. Lepas tu Fauzi pun suruhlah adik-adik beradik dia yang lain ni pun letakkan jari tu timpa dekat atas jari dia kan. Lepas tu yang Fauzi ni pun ada berpesan lagi sekali. Yang jari ni pun dia cakap kalau boleh jangan terpisah. Kalau terpisah dia cakap permainan ni takkan jadi. Jadi bermulalah permainan spirit of the coin dorang ni kan. Tapi yang Fauzan ni cerita, dia cakap masa tu nak ikutkan macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tak ada pun dia rasa macam jari dia ataupun jari-jari diorang ni semua macam bergerak sendiri tau. Cuma Fauzan ni cakap jari mereka ni bergerak pun disebabkan mengikut gerak jari si Fauzi ni kan. Jadi selepas diorang ni dah main dalam beberapa minit macam itu, jadi yang si Fauzi ni pun cakap pada diorang kan, alah tak ada apa-apa pun yang berlaku kan. Dah lah bolehlah angkat jari korang tu kan. Lepas tu Fauzi ni pun cakap lah, aduh macam tipu je benda ni semua kan. Jadi diorang ni pun dah rasa macam yelah tak ada apa-apa yang berlaku kan. Jadi diorang ni pun berkemas-kemas lah barang-barang yang diorang main spirit of the coin ni tau. Macam yang Fauzi dan juga Fauzan ni dengan lagi seorang adik lelaki dia ni, diorang ni tidur satu bilik. Macam kakaknya si Fauzan ni tidur sebilik dengan adik perempuan dia tu lah kan. Macam yang cuma abang sulung si Fauzan ni je yang bernama Faizal ni tidur seorang kan. Mungkin sebab dia ni anak sulung. Jadi macam yang si Fauzi ni minta untuk si Faizal ni menyimpankanlah dulu barang-barang yang diorang main spirit of the coin ni kan. Nanti esok lepas balik sekolah barulah si Fauzi ni akan nak pergi buang lah barang-barang spirit of the coin ni dekat kebun belakang rumah dia ni kan. Jadi pada malam tu mereka ni pun semua masuklah ke bilik masing-masing dan tidur je lah seperti biasa kan. Memang tak ada apa-apa yang berlaku pun lah pada malam tu. Keesokan harinya selepas yang si Fauzi dan mereka ni semua dah balik sekolah kan, tapi yang si Fauzi ni terus masuk ke dalam bilik abangnya Faizal tu kan untuk ambil barang-barang spirit of the coin ni untuk dia buang dekat kebun ayah dia dekat belakang rumah dia ni kan. Jadi yang si Fauzi ni membawa barang-barang tu pergi ke kebun belakang rumah dia tu, di mana Fauzi ni membuang barang-barang tu dekat tempat yang orang kata ayah dia selalu bakar-bakar sampah lah dekat area situ kan. Tapi macam Fauzi ni dia terus je bakar barang-barang tu semua kan, sebab Fauzi kata dia tak naklah benda ni kantoi dengan ayah dia kan. Jadi yang si Fauzi ni pun membawalah barang-barang yang dia main spirit of the coin pada malam tadi dengan adik-beradik dia ni pergi ke kebun ayah dia tu dekat tempat pembuangan sampah. Jadi yang si Fauzi ni pun teruslah membakar barang-barang tersebut kan. Pada awalnya mereka bermain permainan ini memanglah tak ada apa-apa yang berlaku tau. Tapi semua ni berlaku selepas 2 minggu tau. Di mana abangnya sulung Fauzi dan juga Fauzan ni yang bernama Faizal ni kan, dia ni tiba-tiba orang kata selepas 2 minggu tu tiap-tiap malam tau. Tiap-tiap malam kan, adalah pada malam pertama tu hingga malam ketiga tau, yang di mana Fauzi ni setiap kali dia tidur kan, dia tidur dah dalam pukul 11 lebih, pukul 12 macam gitu kan. Tiba-tiba dia tengah tidur tu, dia ni menjerit tau. Menjerit hingga membuatkan semua orang kat dalam rumah tu terbangun daripada tidur dan pergilah ke bilik si Faizal ni kan, dan bertanyakanlah pada Faizal ni apa yang dah berlaku tau. Faizal ni kata dia tengah-tengah tidur, tiba-tiba dia macam ada perasan ada benda lah dalam bilik dia. Dan kejadian ini berlaku sehingga 3 hari dan menyebabkan yang si Faizal ni demam tau.
Disebabkan keadaan Faizal ni jadi macam ini, jadi ibu dan ayahnya Faizal, Fauzi dan Fauzan ni risaulah akan keadaan anaknya ni kan. Jadi ibu dan ayahnya Faizal, Fauzi dan Fauzan ni membuat keputusan lah untuk membawa si Faizal ni berubat kampung. Jadi ketika membawa abangnya Fauzan ni, yang si Faizal ni kan berubat kampung, dan orang yang berubatkan si Faizal ni berkata yang Faizal ni seperti ada nak mendampingi Faizal ni tahu. Orang yang berubat ni kata seperti ada sesuatu yang suka akan kepada Faizal ni. Tapi selepas Faizal ni berubat, keadaan Faizal selepas itu kembali pulih lah. Kan tak ada lagi orang kata kena gangguan-gangguan tu. Tapi kejadian ni semua tak lama tahu. Lepas tak lama tu kan yang Faizal ni masih lagi diganggu tahu. Selepas tu yang Faizal ni adalah dibawa berubat ke tempat lain pula sehingga 3 kali tahu. Masa yang Faizal ni dibawa berubat 3 kali ni kan, 2 orang yang berubatkan Faizal ni, 2 orang yang terakhir lah yang berubatkan Faizal ni, kedua-duanya bercakap benda yang sama tahu. Di mana Faizal ni ada sesuatu yang suka pada Faizal ni, yang ingin mendampingi Faizal ni tahu. Kata Fauzan, selepas yang abangnya Faizal ni dah berubat 3 kali tu, pada awalnya nampaklah yang keadaan Faizal ni macam nak pulih kan. Kira orang kata dah tak ada nampak lah ataupun dengar yang Faizal ni orang kata tengah-tengah malam tu terjaga, lepas tu menjerit kan. Cuma Fauzan kata tak daripada tu nampaklah yang abang dia ni macam berubah, orang kata suka menyendiri kan, suka duduk sorang-sorang. Lepas tu Fauzan kata startlah nampak yang abang dia ni macam cakap sorang-sorang tahu. Fauzan kata pada peringkat awal dia, abangnya Fauzan ni, yang Faizal ni bercakap sorang-sorang, pada awalnya Faizal ni dia akan macam cover-cover tahu bila dia cakap sorang-sorang tu kan. Lepas tu macam ada orang nampak dia ni macam bercakap sorang-sorang. Tapi Fauzan kata lama-kelamaan tu yang memang orang kata keadaan abang dia ni semakin teruk lah. Semakin teruk. Lepas tu kadang-kadang yang abangnya Fauzan, Faizal ni kan, kadang-kadang tiba-tiba mengamuk. Kan kadang-kadang macam ketawa sorang-sorang, macam itulah. Jadi lama-kelamaan yang abangnya Fauzan, yang Faizal ni kan, keadaan dia semakin teruk lah. Nah, ikutkan Fauzan kata dah banyak kali lah yang abang dia Faizal ni dah dibawa berubat kan. Semuanya akan sembuh sementara je. Sehinggalah keadaan abang dia ni memang dah orang kata dah puas berubat kan. Memang abang dia ni sampai sekarang jadi macam itulah. Lepas tu Fauzan kata yang abang dia Faizal ni sampai sekarang lah kan masih duduk dekat kampung. Kira lepas kejadian tu yang abangnya Fauzan, yang Faizal ni kan berhenti sekolah lah. Memang dah tak boleh nak bersekolah. Sampai sekarang yang Faizal ni tak berkahwin dan masih duduk dekat kampung dengan ibu dan ayah dia kan. Lepas tu yang Fauzan ni kata abang dia yang Faizal ni dijaga oleh ibu dan ayah dia, dan juga abang dia yang nombor 3 tu, yang si Fauzi ni kan. Mungkinlah yang si Fauzi ni rasa bersalah lah kan. Tapi yang si Fauzan ni cakap dia tak tahulah adakah benda ni semua berlaku berpunca daripada apa yang mereka main Spirit of the Coin tu ataupun tidak. Baiklah, sampai sini saja kisah untuk episod kali ini. Macam mana untuk episod kisah kali ini? Bagi aku ialah janganlah kita ni cuba-cuba kan, nak cuba-cuba nak main benda-benda yang kurafat ni kan. Walaupun pada asalnya niat kita ni macam saja-saja, suka-suka nak cuba kan. Kalau boleh kita jauhilah benda-benda macam ni kan, sebab kita tak tahu apa akibat akan datang yang akan menimpa pada diri kita. Sebelum tu saya nak mohon maaf lah andai kata kalau masih ada terkurang dalam penceritaan saya pada kali ini kan. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki dan terus perbaiki segala kelemahan saya dalam setiap penceritaan saya. Bagi sesiapa yang baru je terjumpa channel ini secara sengaja ataupun tak sengaja, kalau anda semua suka akan cerita kisah-kisah seram itu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang dah subscribe dan sentiasa follow video-video di dalam channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.